Peranan guru masa kini semakin mencabar. Mereka bukan saja memainkan peranan sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada murid, malahan bertanggungjawab untuk mengembangkan potensi murid secara holistik. Guru bukan saja merupakan sumber untuk membina daya pemikiran yang analytical, critical dan kreatif menggunakan PAK 21 untuk membentuk individu murid yang boleh menyesuaikan diri dengan perubahan sarwa jagat, malah ia perlulah selaras dengan hala tuju sistem pendidikan iaitu PPPM 2013-2025. Hala tuju ini dirangka adalah untuk menggariskan satu matlamat iaitu untuk menjadikan sistem pendidikan negara suatu sistem pendidikan yang bertaraf dunia. Persoalan yang ingin saya lontarkan di sini ialah, mampukah kita bergerak ke arah menjadikan sistem pendidikan di lokasi masing-masing ini sebagai suatu pendidikan yang bertaraf global selaras dengan pendidikan negara? Sebenarnya, perkara ini bukanlah suatu yang mustahil untuk dicapai jika kita sinergi menangani isu-isu mikro PDPC melalui perancangan yang tepat Ketua Panitia dan guru mata pelajaran. Bersama-sama saya dalam perkongsian kali ini, Killing Softly, isu-isu PDPC yang berlaku di Bilik Darjah melalui The Right Bullets SKPM G2 Standard 4. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like and share my channel Asrifah Coach Plus untuk info-info yang lebih menarik. Bagi membuka tirai perkongsian kita pada kali ini, saya akan membawa perhatian rakan-rakan sekalian untuk membincangkan bagaimanakah cara untuk membuat detection ataupun pengenalpastian isu kritikal yang berlaku semasa PDPC guru di Bilik Darjah. Okey, tujuan pengenalpastian isu kritikal ini adalah sebagai suatu penambahbaikan berterusan ke atas perancangan PDPC yang seterusnya. Ini secara tidak langsung akan membawa kepada peningkatan kualiti penyampaian PDPC guru dari semasa ke semasa. So, apabila kita bercerita berkaitan kualiti, perkara pertama yang terlintas di dalam fikiran ialah bagaimana cara untuk mengukur kualiti PDPC guru tersebut. Okey, bagi menjawab persoalan ini, terkini Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti JNJK Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan satu dokumen standard dan instrumen pengukuran kualiti sekolah yang dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 iaitu SKPM G2 dan ianya digubal semula hasil daripada penambahbaikan SKPM 2010. Dalam perkongsian ini, saya akan memfokuskan kepada SKPM G2 Standard 4 saja, iaitu aspek pembelajaran dan pemudahcaraan, dan saya akan membincangkan bagaimana SKPM G2 Standard 4 akan membantu kita mengenal pasti isu yang kritikal semasa PDPC guru di kelas. Dan di dalam SKPM G2 Standard 4 itu, ia terdiri daripada 6 aspek dan ke-6 aspek ini perlulah diambil perhatian yang serius oleh guru mata pelajaran untuk merancang dan seterusnya melaksanakan PDP yang lebih berkualiti. Aspek yang pertama ialah guru sebagai perancang. Aspek yang kedua ialah guru sebagai pengawal, aspek ketiga guru sebagai pembimbing, aspek keempat guru sebagai pendorong, aspek kelima guru sebagai penilai dan aspek keenam murid sebagai pembelajar aktif. Keenam-enam aspek ini perlulah di-blend oleh guru mata pelajaran secara kolektif agar menghasilkan PDPC yang berkualiti selaras dengan harapan Kementerian Pendidikan Malaysia. Instrumen SKPM G2 Standard 4 ini saya telah gunakan untuk mengenal pasti apakah aspek-aspek kritikal guru antara 6 ini yang berlaku semasa PDPC di dalam Bilik Darjah. Tujuan kita mengenal pasti aspek-aspek kritikal ini adalah untuk menjadi panduan kepada kita untuk merangka dan merancang intervensi yang sesuai bagi proses penambahbaikan PDPC yang seterusnya. Seterusnya saya akan meneruskan perkongsian pada kali ini di mana saya akan membuat bimbingan hands-on melalui online untuk
membimbing rakan-rakan guru bagaimana untuk mengenal pasti isu-isu kritikal guru sebagai pemudacara dalam SKPM G2 Standard 4. Jadi saya sengaja mengekalkan istilah isu di situ kerana selepas ini rakan-rakan guru akan berhadapan dengan pelbagai isu lagi selain daripada aspek kritikal standard 4, sebagai contoh isu aspek kritikal dalam standard 3, isu pengamalan KEBAT, PLC dan PAK 21 yang rendah di daerah dan banyak lagi. So, isu kritikal kita pada kali ini ialah apakah aspek yang kritikal di dalam SKPM G2 standard 4. Jadi bagaimanakah untuk menyelesaikan isu ini? Perlulah ada satu jalan penyelesaian untuk membantu kita solving the problems. Rakan-rakan sekalian, untuk menyelesaikan suatu isu ataupun masalah, kita tidak boleh menyelesaikan isu itu begitu saja. Kita perlu ada satu guideline, kita perlu ada satu panduan untuk menyelesaikan isu tersebut. Oleh itu, di dalam bimbingan hands-on kali ini, saya akan cuba berkongsi satu tools ataupun kaedah penyelesaian masalah bagi menyelesaikan isu aspek kritikal standard 4 ini. Sebenarnya terdapat pelbagai kaedah penyelesaian masalah yang cikgu-cikgu boleh gunakan di luar sana. Di antaranya ialah NBOS, SWOT, OPPM. Tetapi untuk bimbingan hands-on saya pada kali ini, saya akan membuat satu kaedah penyelesaian masalah menggunakan 5W1H. Okey, kaedah ini adalah dekat di hati. Dan kaedah 5W1H ni merupakan satu kaedah yang bukan hanya boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah PDP, tetapi juga boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah di luar PDP. Okey, kita go through who. Siapakah sasaran saya? Okey, di dalam bimbingan hands-on ini saya akan memberi contoh. Sasaran yang akan saya uji atau kaji ialah 25 orang guru mata pelajaran sains. Dan untuk rakan-rakan guru di sana, mungkin sasaran kita berbeza sebab isu-isu kita mungkin juga berbeza. Jadi isu-isu saya adalah berkaitan dengan guru mata pelajaran sains selama 25 orang. Okey, when? Bila ia dilaksanakan? Dari Oktober hingga Disember 2020. Okey, where? Di mana ia dilaksanakan? Di 4 buah sekolah menengah di daerah Kuala Penyu. Dan untuk guru-guru di luar sana, mungkin lokasi kita berbeza. Okey, mungkin cikgu-cikgu akan membuat di sekolah sendiri. Sebagai contoh, di SMK Pura Cendana dan sebagainya. Okey, untuk what? Apakah yang ingin saya kesan? Saya ingin mengesan aspek kritikal SKPM G2 Standard 4 dan apa instrumen yang saya gunakan ialah SKPM G2 Standard 4. Selepas itu, instrumen SKPM G2 Standard 4 itu saya akan edarkan kepada sasaran. Okey, sasaran akan membuat penarafan kendiri sendiri dan setelah lengkap, instrumen itu akan dipulangkan kepada saya untuk dianalisis. So, how saya mau membuat analisis adalah melalui tinjauan saya menggunakan deskriptif dan saya hanya membuat analisis peringkat min saja. Saya hanya ingin melihat min skor SKPM G2 Standard 4 guru-guru sains 25 orang di 4 buah sekolah menengah di daerah Kuala Penyu. Okey, mungkin selepas ini, okey, guru-guru boleh buat analisis data seperti menggunakan peratus, menggunakan jumlah, menggunakan frekuensi ataupun kekerapan, menggunakan mod, menggunakan median, menggunakan sisihan piawai dan banyak lagi. Dan sekiranya guru-guru berupaya untuk membuat analisis peringkat tinggi, itu adalah dialu-alukan. Oleh kerana objektif saya adalah untuk mengesan apakah aspek kritikal guru-guru di dalam SKPM G2 Standard 4, jadi saya hanya menggunakan analisis data min sahaja. Dan daripada analisis data tersebut, daripada jadual yang dipaparkan ini didapati aspek 4.1 guru sebagai perancang menyumbang min sebanyak 4.04, aspek 4.2 guru sebagai pengawal menyumbang min sebanyak 4.02, aspek 4.3 guru sebagai pembimbing menyumbang min sebanyak 4.04
Aspek 4.4, guru sebagai pendorong menyumbang min sebanyak 4.14. Aspek 4.5, guru sebagai penilai menyumbang min 4.00. Dan aspek 4.6, murid sebagai pembelajar aktif menyumbang min 4.04. Jadi purata min keseluruhan aspek ialah 4.05. Dan apa yang cuba saya ketengahkan pada perbincangan kali ini ialah 4.5, aspek 4.5, guru sebagai penilai telah menyumbang min yang terendah. Ini bermakna guru sains di daerah saya adalah baik di dalam aspek 4.5. Iaitu guru sebagai penilai, kerana nilai min adalah rendah. Tapi kita lihat kepada nilai min yang tertinggi iaitu 4.14. Nilai min yang tertinggi akan menunjukkan itulah isu kritikal di dalam aspek SKPM G2 standard 4. Jadi apabila kita rujuk, aspek tersebut ialah aspek 4.4, guru sebagai pendorong. Berdasarkan dapatan analisis data tadi, dapat kita simpulkan bahawa isu kritikal di dalam SKPM G2 standard 4 ialah aspek 4.4, guru sebagai pendorong dengan nilai min tertinggi 4.14. Ini bermakna apabila isu telah dikenal pasti, ia perlu disusuli dengan tindakan intervensi. Okey, jadi harapan saya semoga perkongsian dan penjelasan yang saya buat pada kali ini menjadi satu panduan kepada kita semua untuk mengenal pasti isu, memperbaiki lompang di sana sini, seterusnya mentransformasi kualiti PDP guru-guru di sekolah. Killing isu PDPC dengan SKPM G2 standard 4. Terima kasih bersama sehingga ke hujung perkongsian. Jangan lupa subscribe my channel Asrifah Coach Plus sehingga kita berjumpa lagi. Bye.